Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini kita nak remind ni lah. Kita punya teknik blok harga ni, dia setakat ni, dia masih very, very valid. Very, very valid untuk kita punya aplikasi. Okey, macam biasa zone buy. Nak remind balik. Zone buy. Zone buy. Bersamaan dengan juga low risk untuk setup buy. Tempat dia kat mana? Atas line merah. Okey. Yang ni pula zone float. Zone floating. Zone floating ataupun Allah salah. Ataupun medium risk. Medium risk buy. Dan dia juga adalah medium risk sell lah. Medium risk sell. Okey, yang ke atas ni pula kita ada lagi berapa minit? 2 minit Zone sell. Macam belajar Sutanika pula. Zone sell. Dia juga adalah low risk sell. Dan juga dia adalah high risk untuk buy. Dan kalau kat situ high risk buy, di sini bawah ni dia adalah high risk untuk sell. Tetap setiap hari dia akan menggunakan tempat yang sama lah. Sama ada dia duduk dalam zone buy ke, dia duduk dalam zone sell ke. Okey, 9 lah. Mari kita tengok kat mana harga berada. Dia nampaknya berada dekat zone sell ni. Zone sell Zone sell. Tapi kita bukan boleh masuk terus Kan boleh masuk terus. Ni abaikanlah. Masuk terus Ni kategori opening false. Open di dalam zone buy, breakout terus. Maksudnya dia tapak buy ni tidak dijadikan support lah. Tidak boleh dijadikan support. Dengan kategori risiko rendah. Kita nak rendah mana? Contoh kita nak rendah 10T. Nak rendah 10T, tunggu harga berada dalam range 10T. Sebab kita ni bukan sama dengan setiap orang Ada orang dia belah-belah T okey. Ada orang tak okey. Ada orang tak okey. Tapi kalau kat zone ni, kita memanggil dia low risk punya setup lah dan dia juga adalah high risk setup buy. High risk setup buy maksud dia kita mengandaikan harga datang daripada blok atas, harga cuba masuk balik blok atas. Cumanya kalau kita nak masuk high risk buy ni, kita penting untuk mengukur kekuatan jualan. Cara nak ukur kekuatan jualan, kita nak kena tengok ni. Kekuatan jualan dah ada dah ni tadi. Open tadi kita kena pastikan kekuatan jualan lebih rendah daripada yang asal. Kekuatan jualan ni dia lebih rendah. Maksud dia buat setup entry untuk mengelong di dalam zone yang high risk entry buy.
yang kita ngandaikan harga boleh berpindah blok lah. Kita nak masuk buy dalam zone sell ni ini kategori zone sell. Cuma kita ada setup false apa? False block harga boleh masuk balik ke blok atas. Nak masuk ke blok atas mestilah minat jualan lemah. Sekarang ni dia dah buat satu setup. Dia kena ada setup buy dulu. Maksud dia kita nak mengukur minat belian sebab kita nak jadi buyer sebab kita nak ambil high risk ni, high risk. Kalau in case lah kita tak nak ambil low risk kan. Sebab low risk pun tak semestinya sukses cuma dia risk rendah lah. Risk rendah. Sekarang ni risk masa 8 tick risk. Pada masa yang sama dia baru buat setup buy. Tapi dia ada keadaan-keadaan tertentu yang dia berpindah blok terus tanpa setup entry. Pindah blok tanpa setup entry. Yang ni saya masuk terus berdasarkan kepada zone low risk tak semestinya sukses, high risk tak semestinya tak sukses. Cuma kita maklum dia baru buat wave 1. Maksud dia kita mengukur kekuatan pada waktu ni, dia memperlihatkan kekuatan ataupun minat belian minat belian. Dia memperlihatkan minat. Yang kita tak best, harga masuk terus tanpa setup entry. Sebab kita ni kategori high risk ni yang saya tanda tadi ni. High risk buy. High risk buy kita ni kategori high risk buy ni. In case lah kita nak kata aku tak nak sell ni, aku rasa macam dia boleh naik balik ke atas. Jadi apa yang kita perlu tunggu dan apa yang kita perlu tahu, kita kena tahu ini zone yang berisiko tinggi untuk mengebuy lah. Berisiko tinggi untuk mengebuy. Tapi aku bajet dia nak naik atas. Mungkinlah kita atas faktor fundamental ke, kita tahu okey, sekarang ni kita nak tunggu minat jualan. Ni yang kita nak tunggu ni. Minat jualan gagal membuat new low. Pada level 17 dia gagal pergi ke 16. Yang ni yang ni saya beritahu ni masalah global. Kadang-kadang dia tak berjaya sampai kat bawah, tak dapat low risk. Ni kita ukur tempat SL 1 tick di bawah lowest tu 16 SL. Jadi kita nak nilai lah, aku nak masuk sekarang risiko 9, 10, 11 tick risk tinggi dalam zone high risk. Dalam zone high risk ni kita syorkan 5 tick 5 tick sedap. Tapi dia memang boleh kalau dia tak berjaya buat low, maksud dia kita tahu lah kekuatan menjual ni lemah betul ni sampai sini je. Jadi tahulah dia mungkin akan naik atas terus tanpa mengambil ataupun tanpa menyinggah dekat tempat yang kita nak bajet kita punya risk rendah. Jadi cerita dia tak entry lah. 10 tick ni 2.5 berada. 2.5 hang scalping, hang intraday 95% gagal. Gagal sebab apa? Sebab mungkin tak ikut SOP ke ataupun dah ikut SOP dah. Tapi kita nak yang 95% gagal kita tu, waktu tu kita gagal, risk rendah. Sebab kita tahu ini zone high risk. Zone high risk elok turun dulu. Sebab kita nak masuk buy nak masuk buy hang kenalah tunggu setup Okey, setup sekarang ni berisiko 9, masih tinggi. Saya dah bajet dalam 5 ke, sebab bukan dalam zone, habis kuat 6. 7 pun kategori tinggi Setup untuk nak masuk sell pula berisiko serendah kalau semasa lah 7. Setup buy dalam keadaan high risk buy berisiko 8 tick. 5 afdol. 5 afdol. 125. Tak ada kalah sangat. Dan kalau berjaya masuk ke blok atas, possible untuk dia akses sampai ke line kedua jika cukup volume. Tapi malam ni selalu saya tak trade sebab volume Malas betul. Volume kecil. Volume kecil. Ni cerita dia, kita ni sekarang ni sedang mengukur minat jualan. Ni minat jualan kalau sampai sini je ni, dia tak berjaya follow minat jualan yang sebelum ni memang hauk tapi kita pun tahulah, aku masuk terus risiko masih 8 ni.
Kalau dapat 7 ke 6 ke 5 ke, kita pergi 6 lah, 6 6. Jadi kita batalkan dulu sebab saja nak tunjuk setup entry low risk dekat dalam zone high risk untuk mengebai. Kita masuk. Contohlah contoh kita masuk dengan risiko pada berada 7 tik lah, 7 tik. Sebab kita dah ukur tadi, okey, minat jualan nampak lemah. Aku bajet aku nak entry 5 tik, takut tak sampai. Jadi aku masih bersetuju lah 7 tik ni, 7 tik bersamaan dengan 175. Setelah aku mendiagnose, minat jualan ada masuk, minat belian pun ada masuk. Minat jualan gagal melepasi minat jualan yang sebelum ni, dan dia juga lebih pendek daripada minat belian ni. Ni minat belian kita pun entry. Lepas kita entry nak buat apa? Standby SL. Standby SL. Dan kita kena tengok juga minat belian ni, jika dia gagal membuat new high ni, maksud dia lemah pula. Dia lemah. Masing-masing lemah, tanda apa? Sideway paling tak syok. Sebab tu malah entry betul. Malah entry. Kalau dia naik pun naik lah. Dia setup lah. Setup berisiko petik ni, kita kira ni 7. Ni paling rapat ni. Tunggu 5 takut tak sampai kan. Tunggu 5 tak sampai kan. Tapi bila kita masuk-masuk, dan dah sampai kan. Itu biasalah. Kena mengadap lah. Sebab kalau kita dah tekan, kita dah tak ada pilihan lain. Sama ada kita nak, tak ada pilihan lain lah. Sebab kita dah masuk, kita dah entry. Tapi kalau kita duduk main pondan, lemak 1 tik nampak merah, takut. Pangkah lah. Makan broker fee, berapa ringgit, in out, kemudian loss. Ni komando dalam zon apa? High risk untuk pembelian. Dengan harapan harga masuk semula ke atas. Ni berharapan juga lah. Berharapan juga. Maksud dia, kalau dia turun tu normal lah sebab dia zon dia. Normal lah kalau dia turun sebab zon dia. Kalau dia naik, so dia kelemahan setup sell lah. Ni masih turun lagi ni. 5 dan dapat 5 kan. Kalau tunggu 5 dia, tak apa. 7 tik, paper trade, 175. Paper trade yang loss. Jadi kita nak tengok ni kekuatan jualan. Nampaknya dia menyambung turun lagi ni. Kita assume dia dah habis. Ni tu yang saya kata masalah global ni. Kita tak tahu bila dia nak habis. Cuma dia yang kita tahu, kalau aku buat keputusan 7 ni, maksud dia mendapatlah 7. Kalau aku buat keputusan 5, mungkinkah 125 je. Sebab kalau 7, 175. Ni. Ni saya tak baik ni. Kita sedang mengukur minat jualan. In case lah, dia tak bergerak pergi mana-mana, dia lambat, kita pun dah masuk, terjun. Biasa tu standard lah. Dia berada dalam zon dia. Kita nak lawan zon ni. Sebab kita mengandaikan, dia ini masuk blok bawah ni, dia tak jadi kot nak akses ke keseluruhan blok ni. Dengan risiko yang kita ambil, yang macam contoh paper trade ni, 7 tik. Sekarang ni 5 tik. Ini sekarang ni patutlah saya masuk ni. 5 tik ni. Sebab 5 tik ni senang nak nampak hijau. Dan lagi satu, 5 tik ni bukan apa. Dia dekat sangat dengan support. Dia kadang-kadang dia sampai ke 5, dia breakout terus. Dia breakout terus, maksud dia setup tu, tak confirm tak ID lah. Jangan masuk. Tempat ni adalah high risk untuk buy. Pada masa yang sama, kita ambil ni. Low risk untuk sell, zone sell. Sebab nak bagi tanda balik. Kita tahu ni zone sell. Kita tahu maklum zone sell. Dan tempat sell low risk. Kita tahu low risk tak semestinya sukses. High risk tak semestinya tak sukses. Cuma kita tahulah zone kita ni high risk. Nampaknya macam sukses tu. Disinggah 5 tik pun cukup kan. Kita tahu lah mission dia kenalah sampai ke atas ni. Kalau dia tak berjaya sampai, maksud dia kekuatan belian ni rendah daripada kekuatan jualan. Jadi bila rendah, mungkin dia nak turun balik. Tapi kita punya checkpoint senang lah. Selagi hang tak buat low, setup ni masih ada lah, setup buy. Cuma kita berada dalam high risk. High risk.
Jadi waktu sesi live saya macam ni lah. Macam ni lah, kita nak tengok kekuatan belian dan kekuatan jualan. Zone sell, kalau dia turun tu standard lah. Cuma kalau kita nak masuk sell tu, risiko berapa banyak yang kita nak? 8 tick kah? 5 tick kah? Waktu dia dah jalan confirm breakout dulu kah? Sebab FCPO breakout macam contoh Line Megah ni lah. Breakout tak semestinya jalan tu dah. Ni nampaknya kekuatan belian pun melemah. Kita nampak descending di situ. Kemungkinan makan SL tu tinggi. Macam kita kata lah, ini adalah zone sell. Low risk untuk mengentry sell. Dan dia juga adalah high risk untuk entry buy. Tapi kalau mengikut kepada setup entry, ada setup entry buy. Ada setup entry buy. Buat masa sekarang ni ada 2 setup untuk pengentrian. 2 setup untuk pengentrian. Ni sekali lagi penurunan ni daripada titik ni yang dia naik tadi tu, jika dia masih gagal membuat new low ni, dia masihlah ada chances untuk dia ulang balik proses, cuba buat high. Dia sama je, dia duduk tengah-tengah, dia tak pergi mana ni. Cuma result lambat lah. Result dia lambat sikit lah. Maksud dia, kita yang nak entry buy yang dekat sini ni, kita maklum lah, SL kat sini ni senang kena. Cuma kalau kena, risiko aku berapa, dan beruntung kalau kita entry buy tang sini ni. Sebab kalau kita main blok harga ni, jika kita punya entry berjaya breakout Line Megah, kita ada keupayaan untuk hold lah. Maksudnya profit kita boleh jadi besar. Contoh yang berlaku pada petang tadi. Cuma petang tadi dia fast sikit, dia senang kita nak detect. Ni fast breakout Line Megah ni. Break Line Megah, tiada minat membeli. Masuk balik ke blok harga. Dia sekarang ni keadaan macam ni lah. Macam atas ni lah. Cuma yang ni break sikit. Yang ni break sehingga banyak lah sikit. Banyak sikit. Turun balik, masuk zone dia balik. Kemudian ni minat belian yang sangat sedikit. Minat jualan kita tahulah menurun. Menurun tu minat jualan lah. Menurun ni minat jualan lah. Ni naik ni minat belian ni. Minat belian lebih pondan daripada minat jualan. Turun beliau. Kemudian minat belian lebih pondan daripada minat jualan. Kita tengok yang sebelah kita je. Sebelah kita je. Turun balik. Minat belian lebih, tak kira lah dia beberapa batang candle ke, tapi yang kita tahu daripada lowest ke high dia ni, sampai tak? Dia min sideway pula. Result kita memang dapat lambat tu lah. Masuk sell pun tak untung banyak. Masuk buy pun tak untung je. Lambat je lah. Sesi malam. Sesi malam. Dah tak bergerak mana-mana. Tapi kalau mengikut kepada trend semasa ni, dia ni trend semasa dia tengok jadual. 30 minit, turun 15 minit, turun 50 minit, turun 5 minit, turun. Cuma kita dalam otak kita ni, dah turun banyak dah. Nak naik sikit kot. Tu otak dah. Sekarang ni berisiko entry buy di dalam high risk zone buy sebanyak 8 tick. Iaitu 200. Lambat lah. 18 minit dah saya punya video ni. Nak cerita pasal nak mengukur ni. Dan kita sebenarnya, kita akan terbias dengan satu direction sebenarnya. Walaupun kita tahu setup ni, kita tu ada 2 setup, tapi aku ni direction apa ni? Aku nak masuk sell, aku kena mengukur sell. Contoh aku nak masuk sell, aku kena mengukur sell. Aku mesti kena mengukur minat belian. Ni minat belian ni. Di antara sini hingga sini, okey, minat belian lebih rendah daripada ni, kita pun masuk sell, boleh je profit. Boleh profit kan. Cuma dia gagal membuat new low. Macam tu juga ni. Dia ni mission dia kena buat high lah. High dia pada level 27. Kita tengok. Dia berjaya break tak? Dia berjaya masuk semula ke atas tak? Tanpa melakukan false. False apa? Break Line Megah atas. Tiada minat belian. Sama lah keadaan macam ni. Break Line Megah atas. Tak ada minat belian untuk nak bawa harga ke blok atas. Hampir. Tadi 5 tick tu sukses tu. Kalau 5 tick ni 21 sekarang 27 dah 6 dah. 6 dah 2,500 kan. Terror no, terror. High risk buy, zone sell. Maksud dia, tapi dia tak musnahkan lagi ni. Dia kena breakout ni. Ni resistance dia. Sebab bermulanya breakout Line Megah ni datang daripada sini.
Kategori A tu tak adalah A++. Low risk, kita berjaya merendahkan risiko kepada 7 tick sahaja yang bukan di dalam zone. Sebab sekarang ni zone high risk buy, yang kita berjaya rendahkan dengan mengukur minat belian dan juga jualan. Ni kalau taking profit pun dah tu 6-7 ekor ayam tu. 7 ekor ayam, 8 ekor ayam kan. Masih ada possible untuk membuat false dia ni tak break lagi ni. Tadi rasa dah open dah, press 40.31 ni. Apa dah tu, open. Tapi takut tak ada open tapi tak ada orang beli. Okey, tapi candle ni buat ni, kalau candle tu jadi ni ada orang belilah. Ada orang belilah kontrak tu yang ni pun dah boleh BE kan dah tu. BE tu apa? Sama ada kita merendahkan risk ataupun menghilangkan terus risk. Risk tu maksud dia setup entry kita tu. Tadi berisiko berapa tick? 7 tick. Kita hilangkan terus risiko dia. Untung-untung tak hilang. Tak apa? Tak loss. Ada 1 tick. Tapi 1 tick dengan 7 tick. Nampak 7 tick besar je lah. Sebab kita tahu kita ada possible untuk try right ni Sebab blok bawah dah mereject beliau. Blok bawah ni tak nak harga kat sini. Hang rendah sangat. Hampir tinggi sikit. Nak turun balik pun hampir naik tu. Biar kami taking profit tu. Macam tu lah formula dia. 8 tick tu, terror tu. Terror paper trade kan. Terror paper trade masuk sell tadi pun boleh hijau, tapi hijau sikit lah. Sebab tak balu. Masuk ni selepas mengukur lah Selepas mengukur. Dia berada dalam zon apa? Kita nak ambil apa? Kan? 10 tick tu, sukses tu, 10 ekor ayam. 10 ekor ayam. Sekian dulu. 22 minit dah. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blok harga. Blok harga cuma nak mengukur ni lah. Minat belian, minat jualan. Cuma yang ni possible untuk hold Possible untuk hold. Dan dia ni pun takkan dia nak turun terus. Mestilah hang buat setup sell dulu. Tapi hang janganlah buat setup sell panjang-panjang sangat. Pull back turun dia tu. Buat sikit-sikit rendah-rendah dah lah. Sebab sekarang ni dia ada possible untuk akses ke keseluruhan blok. Kat sini nak masuk buy. Saya tak reti. Tak reti. Ni memang tak reti. Yang ni kalau dah jalan tak entry, memang tak masuk lah. Sebab kita tahu kalau kita masuk, risiko kita kat mana? Risiko asal muasal PAM 18 T. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Jadi masuk waktu ni lah. Yang ni pun kita tak tahu. Kita pun tahu kita tak semestinya sukses lama. Tapi yang kita tahu kita dah sukses dah. Dalam tangan dah lock, tak loss. Tapi win kalau besar lagi nak kena tunggu lama lagi. Nak kena mengukur pula minat jualan, minat belian kan. Kita takut satu buyer ni keluar beramai-ramai. Kalau dia orang keluar beramai-ramai, harga akan turun banyak satu hala. Jadi untuk yang dah masuk dalam ni, dia akan jadi panik lah. Dia akan jadi panik selling lah Dia akan jadi panik selling. Alright, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam live pun kita macam ni lah. Sama je lah. Cuma masalahnya kalau saya sebagai host, kita suka mana-mana direction. Kita suka mana-mana direction. Jadi kita akan bias sikit lah Kita akan jadi bias sikit. Tapi masih based on blok harga kot lah. Kalau dia berdekatan dengan line merah, kita boleh hasilkan setup false ni. Setup ni pun win tadi kalau kita hasilkan setup sell tadi kan. Kita hasilkan setup sell. Yang ni ciri-ciri boleh buat tempat trailing Boleh buat tempat trailing lah. Tempat yang kita nak lock tinggi sikit lah price. Mana tahu harga berterusan akses ke keseluruhan blok. Maksimum sampai tahun sini, banyak lah sikit profit kita. Boleh lock lah tu. Tu. Cara lock. Kita kena tunggu setup sell yang membentuk penurunan lah. Ni penurunan ni. Kemudian dia naik balik. Maksudnya kita tahu lah. Okey. Yang ni cubaan turun. Kalau sekali lagi dia turun, dia breakout. Maksud dia setup sell mungkin tengah jalan. Jadi kita selamatkan dulu lah. Selamatkan dulu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, boss.